الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Ankabut dia sama seperti surah Qasas, iaitu memberitahu perihal wahyu ini wajib ditabligkan. Dan dalam mentabligkan wahyu memang ada gangguan. Oleh kerana itu tak boleh berhenti, kena tambah. Dan seperti mana ada dalam mentabligkan wahyu itu janji-janji, maka Allah juga akan bagi kepada mereka yang boleh beristiqamah dalam menyempurnakan tanggungjawab mentabligkan wahyu. Allah juga akan bagi kepadanya kelebihan dan kebolehan. Beza hanya sebelum ni cerita Nabi bersusah payah dalam mentabligkan wahyu, menempuh berbagai-bagai ujian dan dugaan, tetap istiqamah dalam mentabligkan wahyu. Walaupun apa cara, mereka tidak ubah. Dan Allah bagi kepada mereka itu balasan. Baik cerita Nabi Musa, baik cerita Nabi Muhammad SAW. Allah buktikan dalam surah Qasas. Manakala surah Ankabut untuk umat biasa yang bukan Nabi, sama juga. Jadi surah Ankabut hanya beza, dia untuk umat biasa. Seperti mana Nabi kamu dapat wahyu, maka kamu juga akan dapat wahyu daripada Nabi. Seperti mana Nabi kamu memperjuangkan wahyu dengan berbagai-bagai dugaan dan cobaan diharungi, maka kamu yang ambil wahyu daripada Nabi juga dalam berusaha, walaupun diduga oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai dugaan, dengan cobaan. Dan seperti mana Nabi-Nabi kamu dapat balasan baik, ada janji baik, kemuliaan, keagungan, maka kamu juga akan dibagi janji baik, balasan yang baik, kemuliaan dan keagungan. Jadi beza hanya Nabi. Cerita sama, beza hanya Nabi. Jadi soalannya dalam surah Ankabut adalah surah untuk memberitahu kepada umat Nabi, wahyu ini diturunkan untuk mereka juga. Perjuangan yang mereka perlu usaha seperti mana perjuangan Nabi mereka. Dan segala dugaan dan cobaan yang akan diuji oleh Allah mirip kepada cara dan dugaan Nabi mereka. Cuma apabila Allah Ta'ala sudah bagi segala-gala nikmat seperti itu, kalaulah sudah dia dapat istiqamah, nescaya balasan juga seperti mana Allah akan bagi, seperti mana Allah telah bagi pada Nabi-Nabi mereka. Balasan yang baik, kemuliaan dan ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku. Apakah manusia menyangka an yutraku, mereka dibiarkan dengan tidak diuji. An yaqulu amanna, apabila mereka berkata kami juga telah beriman. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja tidak diuji, hanya dengan sekadar yaqulu amanna, kami juga telah beriman, wa hum la yuftanu, hal kadang mereka tidak diuji. Kenapa tidak? Maknanya kenapa tidak? Mereka pasti akan diuji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Umat-umat sebelum mereka, sebelum umat Nabi akhir zaman ni, Allah juga telah uji umat-umat sebelum mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Lalu Allah Ta'ala dapat zahirkan. Ilmu sini mana ilmu zuhur. Allah sudah tahu sebelum ni pun dalam takdir dia. Lalu Allah Ta'ala dapat zahirkan daripada ujian tadi, الَّذِينَ صَدَقُوا, siapa yang benar-benar jujur dalam dakwaan, amanna, kami juga telah beriman. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dan Allah dapat zahirkan siapa yang bohong dalam perkataan mereka yang mereka kata amanna. Jadi ujianlah sebenarnya akan dapat membezakan ikhlas ataupun munafik. Ujianlah akan membezakan di antara ikhlas dengan nifak. Ujianlah merupakan pembeza ikhlas atau nifak. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna,
Kalau seorang tu kandas dalam ujian, dia ambil pilihan kedua. Dia tidak ingin lagi istiqamah dalam mengikuti syariat. Katakanlah, dia nak buat yang sebaliknya. Oleh kerana dia diduga dengan duniawi, pangkat kedudukan, harta benda, lalu dia terpaksa abaikan syariat. Dia terpaksa abaikan tauhid. Dia terpaksa abaikan sunnah. Kurang kerana itu, dia terjumus dalam amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Jadi am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan amalan buruk, menyalahi syariat dan sunnah itu menyangka ay yasbiquna, mereka dapat bebas daripada tangkapan kami? Asalnya yasbiquna ni mana mereka dapat lari dan tak dapat dikejar. Itu asal maknanya. Mereka lari-lari tak dapat dikejar, bebas, bolos. Apakah mereka menyangka mereka akan bolos, dapat lari daripada kami? Sa'amayah buruk sungguhlah apa yang keputusan mereka buat. Silap sungguhlah apa keputusan yang mereka buat itu benarnya, kerana mereka tidak boleh bebas. Mereka tidak boleh bebas daripada hukuman Allah. Bermakna kandas dalam ujian duniawi, dia tetap tidak akan dapat lepas daripada hukuman Allah. Kalau berjuang tak istiqamah, dia kandas. Kandas ni hukum mana Allah Ta'ala akan hukum. Dia tak boleh bebas. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang meyakini bertemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la, sesungguhnya fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya tempoh kematian yang Allah tetapkan itu memang dekat, akan datang bila-bila masa. Jadi siapa dia yang meyakini bertemu dengan Allah, memang mati ini sedang menunggu dia. Mana gitu. Maknanya sama-sama nak, positif, negatif. Siapa dia yang meyakini akan bertemu dengan Allah, memang mati itu menunggu dia. Dia memang datang. Dia memang datang. Mana tak boleh lari. Sebab mati itu menunggu dia. Dia nak pergi ke akhirat, memang akhirat tunggu dia. Dia seumpama itu. Negatif, positif itu dia akan bertemu. Hukum mana pun dia akan bertemu. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ni nak beritahu kepada kita, tak perlu gelisah, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Apabila dia buat sesuatu untuk bertemu Allah, memang tempoh kematian yang Allah tetapkan itu akan datang. Maknanya seperti mana dia buat untuk bertemu dengan Allah, memang satu hari Allah Ta'ala jemput dia, datang kepada dia. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar doa-doa seseorang yang mengadu pada Allah di atas susah payah ujian. Dia akan lepaskan. Allah maha mengetahui susah payah seseorang itu yang dia alungi dalam menegakkan agama. Allah tahu macam mana dia nak balas. Allah dengar doa seseorang yang mengadu dan mengeluh kepada Allah Ta'ala di atas kelemahan dia. Seterusnya Allah kata, wa man jahada, siapa yang berjuang dalam menegakkan tauhid, dalam menegakkan syariat, dalam menegakkan sunnah, fa inna ma yujahidu li nafsihi, sesungguhnya dia berjuang untuk faedah dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Sebab apa? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya serba cukup daripada jihad manusia. Allah tak perlu jihad manusia ni. Manusia berjihad untuk diri sendiri. Susah payah yang dia guna, yang dia buat untuk agama dia, dia akan dapat faedahnya sendiri. Jadi, kelebihan bagi orang faham jihad untuk diri sendiri, tidaklah kata membebankan sangat. Saya buat kerja, saya dapat gaji. Bukan saya buat kerja untuk orang tu dapat gaji. Saya buat kerja untuk saya dapat gaji. Saya berniaga kerana saya dapat untung. Bukan saya bekerja untuk orang tu dapat untung. Bukan untuk orang tu. Jadi kita berjihad untuk agama, bukan untuk mengayakan Allah. Allah sudah kaya. Jadi Allah kata, wa man jahada, siapa yang bersusah payah untuk agama dia, fa inna ma yujahidu li nafsihi, sesungguhnya dia bersusah payah untuk faedah dirinya sendiri, untuk darjatnya sendiri, untuk dia menanggungkan pahalanya sendiri. Sebab apa? Innallaha la ghani, sesungguhnya Allah tu maha kaya serba cukup. Dia tak perlu anil almi, dia tidak perlu pada makhluk dia, kepada jihad makhluk dia. Jadi jihad makhluk adalah untuk makhluk.
Ayat seterusnya tafsir. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang yang sanggup berusaha payah dengan berusaha untuk dapat akidah yang betul lalu beriman kepada Allah. Wa amilus solihat. Berusaha payah untuk melakukan amal yang menepati syariat dan sunnah. Dan dapat melakukan amal itu dengan banyak lagi ikhlas. Apa jadi? Lanukaffiranna anhum sayiatihim. Kami pasti akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Oleh kerana terbiak dia iman dan amal, maka kami akan tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan balas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik, lebih daripada apa yang mereka amalkan. Mereka amalkan dah 2-30 tahun, paling-paling lama 100 lebih. Tapi balasan syurga tidak ada penghujung. Tidak kata 200, 2000. Tidak ada penghujung. Di sini Allah beritahu kepada kita, di antara perintah Allah Ta'ala ialah buat baik pada hamba Allah. Di antara ramai-ramai yang kita kena buat baik, yang paling penting ibu bapa kita. Tapi dalam buat baik pada ibu bapa pun, dengan syarat, jangan ada perkara-perkara yang derhaka kepada Allah. Kerana buat baik pada ibu bapa satu perkara yang dituntut. Janganlah pula buat baik itu menyebabkan kamu derhaka kepada Allah. Contohnya jika ibu bapa kamu paksa kamu syirik. Kamu tak boleh syirik. Walaupun dia suruh. Jadi suruhannya, arahannya tak boleh ikut. Jadi buat baik pada ibu bapa di antara amalan hamba Allah yang paling tinggi. Amalan hamba Allah dengan hamba Allah yang lain paling tinggi buat baik pada ibu bapa. Tapi dalam buat baik pada ibu bapa pun tidak boleh abaikan hukum. Wasainal insana biwalidayhi. Kami telah bagi wasiat. Mana kami telah wajibkan kepada manusia baik buat baik pada dua ibu bapanya sungguh-sungguh husnan. Ahsinu biwalidayhi husnan. Jadi kami wasiatkan kepada manusia supaya dia buat baik pada ibu bapanya sungguh-sungguh. Cuma qul sini muqaddarah jumlah qulna wa qulna, dan kami titahkan in jahadaka litusyrika bi, sekiranya dua ibu bapa kamu yang kamu sedang buat baik kepadanya memaksa kamu syirik padaku, ma laisa laka bihi ilmu, yang tidak ada pada kamu tentang bolehnya dia tu ilmu. Sebab syirik tidak ada ilmu pun. Syirik benda yang tidak ada sebenarnya. Dia ada. Jadi ilmu ni adalah bukti benda yang ada. Syirik benda tidak ada di sisi Allah Ta'ala, dia tidak ada. Cuma manusia ada. Jadi jika sekiranya ibu bapa kamu paksa kamu supaya syirik kepada aku, sesuatu yang tidak ada kepada kamu tentang bolehnya melakukan syirik itu sebarang ilmu, maknanya dia tidak boleh. Fala tuti'huma, maka kamu jangan taati mereka berdua. Di sini Allah nak beritahu, sekalipun syirik ini tidak ada ilmu tentangnya. Tidak ada ilmu. Dia benda makdum. Benda yang tidak ada pun. Manusia saja ada-adakan daripada bisikan syaitan. Dia bukan daripada ilahi, dia bukan daripada Allah. Tapi nak beritahu pada manusia, perkara yang kita nak buat tu dia ada bukti. Walaupun syirik ni dia tidak ada benda. Bukan daripada Allah Ta'ala dimasukkan. Tidak. Dia tidak ada. Dia benda yang tiada dalam agama. Mula daripada azali lagi, syirik ni tiada dalam agama. Dia bukan amal agama. Dia bertentangan. Dia bukan benda yang makdum. Syai'un makdum. Dia tak perlu padanya bukti. Tak perlu padanya bukti mengatakan syirik ni ada. Dia tidak ada. Cuma Allah sebut sebagai sesuatu yang perlu ada bukti, nak beritahu pada hamba, apa pun, tak kira siapa pun, untuk kita ikut, kena ada ilmu. Ma laisa laka bihi ilmu. Sesuatu yang kamu diarahkan oleh bapa-bapa kamu tentang syirik ini, kamu tidak ada ilmu tentangnya. Nak beritahu pada hamba, walaupun syirik itu tidak ada ilmu tentang dia, tapi perkara apa sekalipun, kena ada ilmu. Jika tidak ada, fala tuti'huma, maka tugas kamu jangan ikut. Kalau tanya kenapa tak ikut? Karena tak ada ilmu tentangnya, tak ada bukti. Nak ikut-ikut, kena ada bukti. Jadi fala tuti'huma, maka kamu jangan ikutlah ibu bapa kamu. Sebab apa? Ilayya marji'ukum, kepada aku kembalian kamu, bukan kepada ibu bapa kamu. Kamu bila mati, dia kembali kepada aku. Dia tak kembali kepada ibu bapa kamu. Bahkan ibu bapa kamu juga kembali kepada aku. Jadi ilayya marji'ukum,
fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, supaya dia boleh bezakan. Ibu bapa satu kedudukan, Allah Ta'ala satu kedudukan. Jadi apabila kembali kepada Allah, tidak kembali kepada ibu bapa. Di akhirat nafsi, dia, kita. Dia amalan dia, kita amalan kita. Jadi kepadaku sahaja kembalian kamu, tidak kepada yang lain. Tidak kepada diri bapa kamu. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Cuma aku apabila sampai ke sana, aku akan ceritakan satu persatu apa yang kamu pernah lakukan. Untuk aku hukum, untuk aku balas. Tabsyir. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua ni kita akan dapati bahawasanya ayat-ayat merangkumi makna umat. Tadi cerita dalam surah Qasas mengenai Nabi. Khasnya Nabi Musa. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mereka yang dapat beriman dan melakukan amal soleh, lanudkhilannahum fis shalihin. Kami akan masukkan mereka ke dalam golongan yang soleh yang sudah meninggal dunia. Dapat melakukan amal, sedang melakukan amal soleh, sedang beriman kepada Allah, tak mati lagi. Jika dia dapat istiqamah dengan iman dan amal soleh ini, Allah akan masukkan ke dalam golongan yang sudah dalam syurga. Mana sudah meninggal dunia dalam kalangan golongan yang soleh. Lanudkhilannahum fis shalihin. Kami akan masukkan mereka juga, kami akan golongkan mereka juga ke dalam golongan soleh yang sudah meninggal dunia. Ada manusia yang tak boleh sabar dalam ujian. Tak boleh sabar. Wa minan nas, ini ayat Zajrun. Yang tak boleh sabar ni biasa orang nifaq. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang juga berkata saya beriman kepada Allah. Belum diuji dia kata beriman kepada Allah, belum diuji. Fa idza udhiya, maka bila dia disakiti, kehidupan dia menjadi susah, kehidupan rumah tangga dia menjadi susah, demi kerana agama Allah. Sini fillah, fi tauhidillah. Maka apabila dia diuji pada mentauhidkan Allah atau pada menegakkan tauhid, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia fahami ujian-ujian yang diuji oleh Allah melalui manusia itu seperti azab Allah di akhirat. Perlu dijauhi. Dia telah jadikan fitnatan nas, seksaan orang ramai kepada dia, gangguan orang ramai kepada dia. Supaya yang dia perolehi daripada kerana orang ramai, dia jadikan sama dengan azab Allah. Wala in ja'a nasrun min rabbik, dan sekiranya datang pula bantuan daripada Tuhan kamu, la yaqulun, nescaya mereka akan berkata, inna kunna ma'akum, bahawa kami juga bersama dengan kamu. Ini orang nifaq. Awalaysa Allahu bi'alam, bukankah Allah Ta'ala lebih tahu bima fi suduril alamin, segala apa yang ada dalam hati hamba sekalian alam ini. Maknanya berubah dia, keadaan dia berubah. Apabila diuji, maka dia telah kalah dalam ujian. Apabila dalam agama dia dapat nikmat, dia kata kami juga orang beriman. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Memang Allah Ta'ala akan zahirkan siapa sebenarnya orang mukmin, dan memang Allah Ta'ala akan zahirkan siapa sebenarnya munafikin melalui ujian-ujian tersebut. Maksud daripada zahir ini adalah balasan. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu, memang Allah Ta'ala akan zahirkan orang mukmin, siapa sebenarnya mukmin dan diberi balasan sebagai orang mukmin, dan siapa sebenarnya orang yang munafikin dan akan diberi balasan ke atas mereka. Ayat seterusnya sebagai tasjil dan takhwif ukhrawi. Dalam perkara beramal dengan agama, orang-orang yang tidak suka kepada tauhid, dia kadang-kadang dilimpahi dengan harta dan juga kemewahan. Dan itu perkara ujian yang menyebabkan orang beriman rasa dia ni disusahkan. Dia rasa disusahkan. Dan ini sebagai ujian. Jadi apabila orang kafir mewah, orang Islam ni da'if, apa di antara ujiannya? Seperti ayat ni lah. Wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu, dan berkata orang yang ingkar yang diberi kemewahan biasanya, dia berkata kepada orang beriman yang da'if, ittabi'u sabilana, kamu ikutilah jalan kami, yakni agama kami, cara kami, fahaman kami. Wal nahmil khatayakum, kami akan tangguh dosa-dosa kamu.
pada hari kiamat nanti. Ikut kami, kalau kamu kata kamu bersalah nanti, kami akan pikul dosa kamu. Allah nafikan, Allah menolak. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Mereka yang mengatakan kami akan tanggung dosa kamu, sebenarnya mereka tidak boleh menanggung dosa orang itu sedikit pun. Hanya sekadar kata-kata itu. Hanya sekadar kata-kata itu, mereka tak akan menanggung dosa mereka sedikit pun. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka bohong. Sesungguhnya mereka bohong. Wa la yahmilun athqalahum, sebaliknya apa yang berlaku nanti ialah mereka akan menanggung dosa mereka wa athqalan ma athqalihim, dan dosa orang lain bersama dengan dosa mereka sendiri. Iaitu dosa mana? Dosa menyesatkan. Dosa menyesatkan. Bermakna apabila satu orang itu kata kamu masuklah agama kami, dosa kesilapan kalau kamu fikir salah, kami akan tanggung. Makna tanggung dosa sehingga habis semua dosa-dosa orang itu, dia tanggung belaka. Orang itu tidak akan menanggung dosa pun kerana telah ditanggung. Dia tidak akan jadi gitu. Sebenarnya wala yahmilun athqalahum, mereka yang berkata dia nak tanggung dosa, memang dia akan tanggung dosa mereka sendiri. Dan wa asqalan, dan dosa-dosa lain juga bersama dengan dosa sendiri itu, dosa yang dia menyesatkan orang lain. Wala yus'aluna yawmal qiyamah, dan mereka semua akan ditanya pada hari kiamat. Amma kanu yaftarun, tentang apa saja yang mereka ada-adakan dalam perkara agama secara bohong. Kemudian ayat-ayat ini Allah Ta'ala menurunkan untuk dalil nakli kepada seruan tauhid beberapa Nabi. Allah Ta'ala beritahu tentang beberapa Nabi yang bersusah payah demi untuk menyampaikan seruan tauhid melalui wahyu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, dia berada dalam kaumnya, berada di kalangan kaumnya 1000 tahun. Alfa sanatin illa 50 ama, 1000 tahun kecuali 50, yakni 950 tahun. Buat apa ni? Dalam tafsir Fazil, dia berada dalam kalangan kaum dia 950 tahun, yad'uhum ila ibadatillah wa tauhidihi, menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah, menyeru kepada akidah mentauhidkan Allah. Daripada tafsir Fazil itu 950 tahun atas maksud itu, atas maksud menyeru. Begitu lama masa yang dialami oleh Nabi Nuh sebagai dalil dan bukti untuk umat akhir zaman. Akhir sekali, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, mereka telah dihukum dengan diazab oleh azab tufan, wa hum zalimun, hal kadang mereka itu syirik pada Allah. Zalimun dalam tafsir Ibn Abbas, musyrikun. Fa'jainahu wa ashabas safinah, lalu kami selamatkan Nabi Nuh dan penumpang kapal Nabi Nuh yang beriman itu. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan kisah Nabi Nuh dan orang beriman ayatan, tanda kudrat kami boleh menyelamatkan lil alamin, sebagai tanda untuk seluruh manusia. Wa arsalna Ibrahim, dan sini muqaddar jumlah sama atas dengan jumlah sebelum. Dan kami juga telah utuskan Nabi Ibrahim, idh qala liqaumihi, ketika dia kata kepada kaumnya, U'budullah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah sahaja. Wattaqu, hendaklah kamu takut kepada Allah sahaja. Dzalikum khairul lakum, ibadat dan takwa kepada Allah Ta'ala saja itu memang lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamu, sekiranya kamu tahu dia di sisi Allah Ta'ala betapa besarnya balasan. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu seru, apa yang kamu puja selain daripada Allah Ta'ala itu, dia tidak lain maka dia awthana, dia patung-patung berhala. Awthan ni patung-patung berhala. Dalam kitab tafsir sebut, wathanun adalah satu patung yang dibina, yang dibuat, yang diukir mengikut wajah dan juga tubuh manusia. Wathan adalah satu patung yang dibina atas wajah manusia, yang dipuja, yang diseru. Wa takhluquna ifkan, kamu puja patung-patung yang kamu reka sendiri. Wa takhluquna ifkan, dan kamu ada-adakan bohongan. Takhluquna mufkan, ni kamu buat dusta di atas benda-benda tu. Kamu kata benda ni wakil, bohong.
Kamu kata benda ni sebagai alat tawajuh kepada yang lain lagi itu juga bohong. Wa takhluquna ifkan, yang kamu buat sesuatu yang bohong, yang tidak sabit. Dalilnya, innal ladina ta'buduna min dunillah, bahawa pujaan-pujaan yang kamu seru selain pada Allah Ta'ala itu, tak kiralah kamu bawa nama Nabi, kamu bawa nama wali, kamu bawa malaikat ataupun jin, atau apa benda, yang dipuja itu la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki apa-apa pun rezeki untuk kamu, nak bantu kamu. Fabtahu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah, tidak daripada mereka. Wa'buduh, dan beribadatlah kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah dengan melakukan ibadat. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Inilah perkataan Nabi Ibrahim kepada kaum, termasuk ayahnya sendiri. Jumlah seterusnya jumlah muqtaridah dituju kepada Nabi sebagai tasliyah. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Dan sekiranya, ini perkataan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim lagi, wa in tukadzibu ni, maka sekiranya kamu mendustakan aku, kamu membohongi itu, sekiranya kamu membohongi itu, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah mendustakan juga Nabi mereka. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidak adalah tanggungjawab Rasul kecuali menyampaikan wahyu ini dengan jelas-jelas. Sebagian ulama tafsir kata, wa in tukadzibu, ini perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi ceritakan kepada mereka kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, orang Mekah tak terima. Setelah Nabi ceritakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, orang Mekah tidak boleh terima. Jadi Nabi kata kepada orang Mekah, wa in tukadzibu, sekiranya kamu wahai orang Mekah, wahai kabilahku, wahai kaumku, mendustakanku, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka sesungguhnya umat-umat sebelum kamu juga pernah mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka masing-masing. Jadi perkara itu tidak menghalangkan aku untuk meneruskan tanggungjawab. Sebab apa? Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidak adalah tugas Rasul kecuali menyampaikan wahyu sejelas-jelasnya. Menyampaikan wahyu sejelas-jelasnya makna biar orang faham, biar orang tahu apa maksud wahyu itu. Ayat seterusnya dalil akli tentang kerasulan. Bila Allah Ta'ala beritahu wa ma'ala rasul, tugas Rasul ialah menyampaikan, ini dalil akli tentang kerasulan. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalq, tidakkah mereka boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala adakan ciptaan ini daripada tidak ada kepada ada. Summa yu'iduhu, kemudian Allah Ta'ala akan hidupkan semula manusia, yakni manusia. Allah Ta'ala akan hidupkan semula manusia. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hidupkan semula itu bagi Allah sangat mudah. Qul siru fil ardi, katalah kepada mereka, kamu adakan safar di muka bumi ini, pada tempat-tempat yang Allah Ta'ala sudah beritahu bukti-buktinya. Pergi sana, fanzuru, tengok sendiri. Maka kamu pergi dan tengok sendiri, kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah Ta'ala mulakan ciptaannya. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah, kemudian Allah Ta'ala itulah yang akan menghidupkan semula kejadian yang baru. Kejadian yang baru di akhirat nanti supaya sudah mati. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu, termasuk segala sesuatu menghidupkan semula manusia. Dan di sana yu'adzibu man yasha, Allah Ta'ala akan menghukum, mengazabkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yarhamu man yasha, dan Allah Ta'ala akan kasihani siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan, tidak kepada yang lain. Sekiranya kamu dihukum azab, kamu tak boleh lari. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh, dan kamu tidak mungkin dapat melemahkan Allah daripada menangkap kamu, baik di bumi wala fis sama', baik di langit. Kamu tak boleh lari. Dan kamu bila ditangkap, wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada lagi bagi kamu untuk melepaskan kamu selain daripada Allah, min waliyin, siapa pun sebagai pelindung, wala nasiri, dan siapa pun sebagai penolong. Tidak mungkin. Jadi orang yang diazabkan oleh Allah Ta'ala itu memang orang terluput daripada rahmat.
walladzina kafaru bi ayatillah, ada orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, wa liqa'ihi, lebih-lebih lagi daripada ayat Allah Ta'ala itu ayat akhirat, perjumpaan semula dengan Allah Ta'ala untuk menerima balasan. Ulaika ya'isu min rahmati, mereka yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang ya'isu min rahmati, memang putus asa mereka untuk dapat rahmatku. Memang putus asa lah mereka itu untuk dapat rahmatku. Wa ulaika lahum azabun alim, dan mereka yang bersifat seperti itu, bagi mereka hanya ada azab yang sangat memedihkan. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi setelah Nabi Ibrahim beritahu seperti ini, fama kana jawab qaumihi, tidak ada jawapan lain daripada kaum Nabi Ibrahim illa kecuali an qalu, mereka berkata sesama mereka, uqtuluhu, bunuhlah saja Ibrahim, au hariku, atau bakarlah saja hingga mati Ibrahim. Itulah perkataan mereka sebagai balasan hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Mana tidak ada bukti balas, hanya untuk buat tindakan hukuman. Fa'ajahu Allahu minan nar, Allah selamatkan. Lalu Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api yang dinyalakan oleh kaum untuk membakarnya. Inna fi dzalikal ayat, sesungguhnya pada yang demikian itu banyak sekali bukti dan dalil betapa hebatnya Allah dan benarnya Allah dalam berjanji untuk membantu kaum yang beriman dan menghukum kaum yang kafir. La ayatin liqaumin yu'minun, perkara ini akan beri pengajaran kepada mereka yang beriman. Wa qala, Nabi Ibrahim kata lagi, innamat takhaztum min dunillahi awthana, sesungguhnya apa yang kamu ambil selain daripada Allah Ta'ala itu untuk dipuja, dia adalah patung. Sini maf'ul sani muqaddar mahzuf. Innamat takhaztum min dunillahi awthanan alihah, sesungguhnya apa yang kamu ambil selain daripada Allah sebagai patung, yang kamu ambil selain daripada Allah patung-patung sebagai ilah itu, sebenarnya mawaddata bainikum fil hayati dunya, sekadar untuk kehidupan dunia saja, sekadar kasih sayang sesama kamu sekadar di dunia ini saja, tidak membawa kepada akhirat. Mana kasih kamu kepada patung, rindu kamu kepada patung, cinta kamu kepada patung, hanya sekadar duniawi, dia tidak akan bawa kepada akhirat. Jadi waqala, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya apa yang kamu ambil selain daripada Allah, patung-patung sebagai ilah, lalu kamu pujanya, kamu suruhnya, dia sekadar mawaddah, sekadar kasih sayang duniawi, kasih sayang di antara kamu dengannya semasa kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat nanti, yakfuru ba'dukum li ba'd, kamu sesama kamu akan mengkafiri, akan mengingkari satu sama lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan kamu sesama kamu akan melaknat satu sama lain. Tidak lagi ada kasih sayang. Wa ma'wakum nar, dan tempat kamu sebenarnya adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada lagi bagi kamu golongan yang boleh membantu dan menolong. Maknanya kasih sayang di antara mereka dengan sesama mereka, kasih sayang di antara mereka dengan apa yang mereka puja itu hanya semasa dunia sahaja. Tapi pada hari kiamat masing-masing mengingkari satu sama lain, yakni masing-masing melaknat satu sama lain, dan kesemua mereka itu tempat kekal mereka adalah api neraka. Fa'amana lahu Lut, maka telah menyambut iman, maknanya telah beriman kepada seruan Nabi Ibrahim anak saudara dia Lut. Fa'amana lahu Lut, telah beriman kepada Nabi Ibrahim, maknanya telah beriman kepada seruan Nabi Ibrahim, seruan tauhid, anak saudaranya Lut. Waqala, kata Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku akan pasti berhijrah kepada arahan Tuhanku, yakni ke Syam. Aku pasti akan berhijrah meninggalkan daerah ini, daerah Iraq, kepada arahan Tuhanku, yaitu ke Syam, ke negara Syam. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia maha perkasa, boleh jaga aku. Al-Hakim, maha bijaksana, segala-gala apa yang diarahkan itu oleh kerana Allah maha bijaksana. Setelah meninggalkan halamannya oleh kerana arahan Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim dapat anak daripada Sarah nama Ishaq, dapat cucu daripada Ishaq iaitu Yaqub.
Waja'alna, dan kami telah jadikan fi dzurriyyati, pada zuriat Nabi Ibrahim, an-nubuwwata wal kitab. Tugas kenabian ada di kalangan cucunya, anak cucunya, dan juga kitab wahyu ada bersamanya. Mana dilantik menjadi nabi pun ramai dan dibagi kepada mereka kitab wahyu. Wa atainahu ajrah, dan kami bagi kepada Nabi Ibrahim ajrahu fi dunya, balasannya semasa dunia. Apa ni balasan semasa dunia? Hampirnya dia kepada Allah Ta'ala. Balasan di dunia bagi Nabi Ibrahim dalam tafsir sebut, hampirnya dia kepada Allah. Amalan dia, tindak tanduk dia itu semua, alamat dia hampir kepada Allah. Itu anugerah Allah. Wa innahu, dan dia sesungguhnya Nabi Ibrahim juga fil akhirati, di akhirat nanti, laminal salihin, daripada kalangan nabi-nabi yang soleh, yang ditempatkan ke syurga, dalam syurganya tinggi. Walutan idh qala liqaumihi, kami juga utuskan Nabi Lut. Kami juga utuskan Nabi Lut untuk kaumnya. Idh qala liqaumihi, ketika dia kata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisha, bahwa kamu telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tidak pernah dilakukan perbuatan keji itu siapa pun sebelum mereka, sebelum kamu semua. Ha innakum la ta'tuna rijal, patutkah kamu mendatangi golongan lelaki, wa taqta'una sabil, dan kamu memutuskan jalan yang sepatutnya kamu guna untuk zuriat kamu. Terjemahan pertama, kamu telah memutuskan jalan yang sepatutnya kamu guna untuk zuriat kamu. Terjemah yang kedua, wa taqta'una sabil, dengan mana kamu telah menyamut. Taqta'una sabil ini kamu juga kamu telah kamu melakukan perbuatan lewat, dan juga kamu menyamut dan merokok. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu mengadakan dalam perhimpunan dan majlis kamu perkara yang mungkar secara terang-terangan. Mana perkara mungkar ni dibuat dalam majlis secara terang-terangan. 3 perkara: mendatangi lelaki, menyamuk, dan membuat pesta mungkar dalam majlis mereka. Fama kana jawab qaumihi, tidak ada jawapan lain yang mereka ucap kepada Nabi Lut, illa an qalu, mereka berkata, i'tina bi'azabillah, datang ke kami azab Allah. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu benar daripada golongan, sekiranya kamu daripada golongan benar sebagai Nabi, dan ancaman kamu itu benar akan berlaku, datangkanlah segera azab Allah. Nabi Lut berdoa, qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut berkata, wahai Tuhanku, bantulah, tolonglah aku ke atas kaum yang rosak ini, ke atas kaum yang membuat kerosakan ini. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim, dan apakala datangnya malaikat-malaikat kami kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan bawa satu berita gembira bahawasanya dia akan dapat anak. Qalu, malaikat itu berkata setelah perbualan dengan Nabi Ibrahim, inna muhliku ahadihil qaryah, kami semua ditugaskan untuk menghancurkan penduduk daerah Sodom, kaum Nabi Lut. Inna ahlaha kanu zalimin, sesungguhnya penduduknya adalah kaum yang zalim. Kata Nabi Ibrahim, inna fiha Luta. Qala inna fiha Luta, sesungguhnya di daerah itu ada Nabi Lut, anak saudara dia. Qalu, malaikat berkata, nahnu a'lamu bima fiha, memang kami tahu siapa yang ada dalamnya. Lanunajjiyannahu, kami pasti akan menyelamatkannya. Wa ahlahu, dan keluarganya. Illa mar'atahu, kecuali istrinya. Keluarganya di sini dalam tafsir sebut 2 orang anak perempuan sahaja. Mana Nabi Lut dan 2 orang anak perempuan. Lain semua sekali. Kanat minal ghabirin, jadi istrinya juga termasuk daripada golongan yang tertinggal untuk diazab. Dalam kitab tafsir kata, kerana dia munafik, hakikatnya hatinya tidak betul-betul tulen beriman. Walamma anja'at rusuluna Lutan si'a bihi, dan apakala datangnya malaikat-malaikat kami sebagai utusan kepada Nabi Lut, si'a bihi, susah hati Nabi Lut.
kedatangan mereka. Si'a bihim ni si'a bisababihim. Susah hatinya Nabi Lut dengan kedatangan mereka. Wa dhaqa bihim dhar'an. Menjadi sempit dada Nabi Lut dengan sebab kedatangan mereka. Ikuran kerana mereka ini Allah Ta'ala turunkan dengan jelmaan manusia yang cantik lagi rupawan. Wa qalu, mereka itu kata kepada Nabi Lut, la takhaf, kamu tak perlu takut, kami bukan manusia, kami malaikat. Jadi kamu jangan takut, wala tahzan, jangan kamu bimbang, jangan kamu bersedih. Inna munajjuka wa ahlaka, bahwa kami semua akan menyelamatkan kamu dan keluarga kamu. Illa mra'ataka, kecuali isteri kamu. Kanat minal ghabirin, dia termasuk daripada golongan yang tertinggal untuk diazab. Inna munziluna ala hadhil qaryati rijza, sesungguhnya kami akan menimpakan ke atas penduduk daerah Sadum ini azab minas sama' daripada langit. Bima kan yasqul, dengan sebab mereka fasik. Walaqad tarakna minha ayah, dan sesungguhnya kami biarkan daerah itu masih ada kekal sebagai tanda dan bukti. Sebagai tanda dan bukti hukuman Allah Ta'ala. Bayyinatan, yang jelas. Hari ini pun masih ada. Di kaum yaqilun, bagi kaum yang memahami. Bagi kaum yang berfikir, yang boleh memahami kisah-kisah sebagai teladan. Dan kepada daerah Madian kami juga utuskan saudara mereka sebagai Nabi, iaitu Syuaib. Faqala, berkata Nabi Syuaib kepada kaum, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Dalam tafsir Jalalain, u'budullah mana wahidullah, iaitu wahidullah dalam ibadah. Warjul yawmal akhir, yakin dan fikirlah hari akhirat sebagai tempat balasan. Warju dengan mana hafidhu, jagalah, buatlah persiapan untuk hari akhirat. Warju ni dia kalimah dhiddain, memberi makna dua yang bertentangan. Seperti warju boleh makna harap, warju boleh makna takut. Warjul yawmal akhirah, hendaklah kamu mengharap balasan melalui taat kamu di akhirat. Dan hendaklah kamu takut hukuman jika sekiranya kamu durhaka di akhirat nanti. Jadi takutlah hukuman Allah, haraplah ganjaran pahala daripada Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu bebas bergerak di muka bumi hal keadaan membuat kerusakan dengan melanggar hukum Allah. Fakadzabu, kaum Nabi Syuaib mendustakan Nabi Syuaib. Fa'akhadathum as-sayhatu, lalu mereka telah diazab dengan satu genggaran yang sangat berat, sangat besar. Fa'asbahu fi darihim jathimin, jadilah mereka itu semua mati bergeni pangan di kampung halaman mereka sendiri. Wa'adan wa Thamud, dan juga kami telah utus kepada kaum Ad, kepada kaum Samud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim, memang telah jelas kepada kamu wahai orang Mekah tempat-tempat mereka itu. Memang jelas kepada kamu wahai orang Mekah tempat-tempat mereka itu. Ad di Yaman sana, kaum Samud di jalan, dalam perjalanan kamu ke Syam di Madain. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, kesimpulannya syaitan telah menghiasi mereka amalan kufur dan syirik mereka dipandang baik oleh mereka. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, syaitanlah telah berusaha menghiasi dengan cara bisikan amalan jahat dan kufur mereka itu dipandang baik. Fasaddahum 'anis sabil, syaitan telah menghalang mereka dengan tazyin, dengan bisikan-bisikan daripada jalan Islam atau jalan agama. Wa kanu mustaqsimin, sedangkan mereka di segi fikiran mereka begitu tajam dalam berfikir. Dalam ayat ini nak beritahu kepada kita, bijak dalam perkara dunia tidak semestinya cerdik dalam perkara akhirat. Mustaqsimin dalam tafsir mereka sebut tajam dalam berfikir, makna dia boleh buat sesuatu dalam perkara duniawi ini yang mengkagumkan orang lain. Tapi dia tidak ulul albab, dia tidak cerdik juga. Tajam fikiran untuk duniawi, tapi tidak cerdik untuk ukhrawi. Dia bukan ulul albab. Jadi wa kanu mustaqsirin, kaum Samud adalah kaum yang tajam fikiran. Allah bagi kepada dia akal fikiran dalam perkara duniawi, mereka sangat maju. Tindak tanduk mereka sangat hebat. Hasil-hasil tangan mereka sangat hebat. Tapi tidak ulul albab. Mereka tak cerdik. Jadi segala-gala tu dia buat untuk sementara, tidak untuk kekal. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, begitu juga kepada Qarun
kepada Fir'aun dan kepada Haman. Kami telah utus Nabi Musa. Walaqad ja'ahum Musa. Dan telah datang kepada mereka Nabi Musa. Tidak dengan tangan kosong. Bil bayyinat, dengan bukti dan dalil. Untuk disampaikan kepada golongan ini. Yang masyhur, yang berpengaruh. Fastakbaru fil ardh. Cuma mereka sombong di bumi Mesir untuk menerima seruan tauhid yang benar. Wa ma kanu sabiqin, dan tidaklah mereka itu bebas daripada azab. Tidaklah mereka itu dapat lari daripada azab. Fakullan, masing-masing yang disebutkan tadi, 5 golongan tadi, akhadna binambihi, kami hukum dengan sebab dosa masing-masing. Fakullan, mana masing-masing 5 cerita tadi, kami azab dengan dosa masing-masing. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara mereka kami timpakan ke atasnya hujan batu, iaitu kaum Nabi Lut. Wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka yang diazab dengan suatu tempikan yang sangat kuat lalu mati, iaitu kaum Samud. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bil ardh, dan di antara mereka yang kami benamkan dalam tanah, dalam bumi, iaitu Qarun. Yang keempat, wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka kami tenggelamkan dalam laut seperti Fir'aun dengan Haman. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, sekalipun semua ini mati dalam hukuman dan keputusan azab daripada Allah, Allah tidak menzalimi mereka, dan tidaklah Allah Ta'ala itu menzalimi mereka walaupun sedikit. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ayat ini adalah bahagian kedua surah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Bandingan orang yang mengambil selain daripada Allah awliya sebagai pelindung. Dalam kitab Tafsir Baghawi kata dia awliya sini diterjemahkan dengan makna mu'takalan wa mu'tamadan. Mu'takalan wa mu'tamadan. Sebagai pergantungan, sebagai harap penyelesaian. Mana dia harap penyelesaian dan juga pergantungan dia kepada selain pada Allah. Lebih-lebih lagi perkara itu dua lingkungan asbab. Kama thalil ankabut ittakhadhat baita, bandingannya seumpama laba-laba. Ittakhadhat baita, buat rumah, buat sarang dia. Itu bandingan. Wa inna awhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah,
rumah yang paling daif di kalangan rumah ialah Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka dapat tahu pergantungan dia kepada selain pada Allah itu seperti sarang laba-laba, maka mereka tidak mungkin menjadikannya sebagai aulia. Sedangkan orang yang menyeru selain pada Allah terdiri daripada Nabi, terdiri daripada wali, ada juga malaikat, selain daripada jin dan syaitan. Macam mana pula dia? Sini Allah adakan bandingan allazina takhazu, mana orang tu yang telah menjadikan selain daripada Allah dia seperti laba-laba dan pergantungan dia seperti sarang laba-laba. Jadi bandingan di sini kepada orang yang mengambil selain daripada Allah, dia seperti laba-laba, pergantungan dia seperti sarang laba-laba. Dan manusia sudah tahu bahawasanya rumah yang paling daif lagi lemah sarang laba-laba. Mana pergantungan yang paling daif lagi lemah pergantungan selain pada Allah. Dalam kajian ulama, laba-laba ni dia buat sarang di bawah bumbung. Sedangkan bumbung sudah ada, dia pergi buat sarang dia. Tuan rumah tak perlu tu pada sarang tu. Dia buat kononnya dia lebih besar daripada atap rumah. Mana bumbung rumah sudah ada, dia pergi buat sarang. Seolah-olahnya sarang tu lebih kuat pada bumbung. Dia faham gitu. Tuan rumah buat bumbung lebih kuat lagi daripada sarang dia. Maknanya dia pergi buat sarang bawah bumbung rumah. Atap bawah bumbung lah. Jadi bumbung sudah ada dalam rumah tu. Laba-laba pergi buat sarang dia. Seolah-olah macam sarang dia ni tempat pergantungan. Dia tidak harap kepada bumbung. Seolahnya begitu. Yang kedua, tuan rumah, dia tengok sarang laba ni, dia suka ke? Dia tidak minat. Dia sangat tak suka. Sebab mengganggu suasana rumah dia. Jadi tuan rumah dengan sarang laba-laba ni, seolah-olah laba-laba dia tidak berpadan dengan bumbung rumah. Dia buat sarang lagi bawah bumbung rumah, kononnya sarang dia lebih kuat. Sedangkan tuan rumah sudah buat rumah yang kuat lagi pada sarang laba. Dan tuan rumah tak perlu pada sarang laba. Bukan saja dia tak perlu, dia benci. Sebab merosakkan rumah dia. Mengganggu rumah dia. Keadaan rumah yang bersih, yang kemah tu berganggu dengan sebab sarang laba-laba. Dan laba-laba sendiri, dia buat sarang daripada rekaan dia. Seolah-olahnya dia buat segala laluan dia, rangkaian sarang dia tu daripada rekaan dia sendiri. Dia ada-adakan daripada rekaan dia sendiri. Dia tidak kutip daripada mana-mana. Dia tidak ambil daripada mana. Dia buat daripada dia sendiri. Sarang itu diperbuat daripada dia sendiri. Dia tidak ambil bahan mana-mana. Keluar daripada badan dia. Mana rekaan-rekaan yang dibuat oleh mereka yang seru selain pada Allah, bukan dia ambil mana-mana bukti. Daripada dia sendiri. Daripada dia sendiri. Tidak ada macam orang buat rumah ni ambil daripada bahan kayu, paku, besi, semit, pasir. Dia buat daripada bahan dia sendiri. Maknanya rumah yang dia buat tu daripada rekaan dia sendiri. Tidak ambil daripada mana-mana. Yang ketiga, sifat laba-laba ni, betina lebih berani berbanding dengan jantan. Dan betina lebih berkuasa berbanding dengan jantan. Kalau silap, yang jantan tu akan dibunuh dan dimakan oleh yang betina. Maka nak beritahu pada kita, syirik juga seumpama itu. Orang syirik juga seumpama itu. Betina lebih menguasai daripada jantan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
tentang syaitan ni, dia jadikan patung-patung tu semua betina. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi SAW juga bersabda, fitnah bagi umat aku adalah harta benda dan juga perempuan. Oleh kerana itu, kamu hendaklah takut dan jaga-jaga daripada perempuan. Dalam hadis yang sahih. Sebab dia boleh merosakkan lelaki. Jadi sifat laba-laba juga sama. Dia dikuasai oleh betina. Kalaulah silap saja lelaki, jantan dia tu, maka betina akan bunuh. Dan betina boleh makan dia. Itu laba-laba. Jadi orang yang syirik pada Allah Ta'ala, bandingannya seperti laba-laba dan pergantungan dia seperti sarang dia. Dan sarang laba-laba dikaji oleh ulama. Dia buat untuk 3 perkara. Satunya untuk melindungi dia. Satunya untuk merangkapkan musuh. Satu lagi untuk memelihara harta dia. Memelihara harta dia. Mana apabila dia bertelur, maka dia akan bungkus dengan sarang dia. Supaya selamat. Dan dia buat sarang untuk menjadi perangkap bagi makhluk-makhluk lain untuk dia makan. Dan apabila dia rasa bahaya, maka dia akan bergerak dengan cepat turun ke bawah atau ke kanan dengan menggunakan cecair yang keluar daripada dia, sutera yang keluar daripada dia. Jadi 3 perkara dia guna daripada sarang dia tu. Sarang dia untuk melindungi dia, sarang dia untuk dia jaga harta dia, sarang dia untuk dia cari makan. Jadi orang suruh selain pada Allah Ta'ala, dia suruh untuk tujuan ni, untuk melindungi dia daripada bahaya, untuk cari rezeki dia, dan untuk jaga harta dia. Orang suruh selain pada Allah berkisar dengan 3 perkara ni lah. Untuk jaga diri, untuk jaga harta, dan untuk cari rezeki. Jadi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, apabila manusia terkaji pada sarang laba dan laba sendiri, rupanya dia ada satu sifat yang menyerupai sangat dengan orang syirik pada Allah. Sangat-sangat menyerupai. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya, bandingkan orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai pelindung, tak ubah seperti mana angkabut. Dia sendiri itu sebagai angkabut. Dia dikuasai oleh wanita. Segala pujaan-pujaan dia itu syaitan akan gunakan patung-patung jenis wanita. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ittakhadhat baita, yang dia buat rumah. Dan Allah beritahu pula, dia buat rumah ni maknanya rumah itu untuk pergantungan dia. Rumah untuk pergantungan dia. Satu laba-laba, satu sarang laba-laba. Pergantungan dia tu sarang dia. Dianya laba-laba. Orang syirik seperti laba-laba. Pergantungan dia selain pada Allah seperti sarang laba. Sarang laba-laba tu. Dan Allah beritahu, wa inna awhanal wujud. Dalam banyak-banyak rumah paling lain lagi lemah, rumah laba-laba. Jadi pergantungan selain pada Allah Ta'ala adalah paling lemah. Ini sebab pada pergantungan. Laukanu ya'lamu, kalaulah mereka dapat tahu begitu sekali teruknya pergantungan selain pada Allah, maka dia adalah seumpama laba-laba, bahkan lebih teruk lagi daripada laba-laba. Kalau seandainya mereka kata kami bergantung pada wali, kami bergantung pada nabi, kami bergantung pada malaikat, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka seru selain pada Allah Ta'ala itu. Apa-apa pun Allah Ta'ala tahu. Tak kira lah nama apa sekalipun, tapi cara tu cara sangat-sangat daif. Walaupun mereka kata kami bergantung dengan kononnya hebat-hebat belaka. Mereka tu memang hebat, tapi pergantungan tu sarang laba-laba. Wa huwal aziz, sedangkan Allah Ta'ala ni maha perkasa. Yang ni yang boleh mengalahkan, yang tak boleh dikalahkan. Al-Hakimu maha bijaksana. Daripada bijaksana dia itulah menuntut akan sekalian hamba, mentauhidkannya. Dan memberi kepada hamba itu berfikir. Peluang untuk berfikir dan berikhtiar. Dengan diberi kebebasan berfikir dan berikhtiar. Jika silap guna kebebasan itu, maka Allah akan hukum. Kerana Allah maha bijaksana. Wa tilkal amthalu, dan perbandingan-perbandingan seumpama itu nadribuha linnas,
Kami buatkannya untuk manusia semua boleh memahami. Cuma perbandingan-perbandingan seperti ini, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah begini, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tak boleh memahaminya segala perbandingan tadi kecuali orang alim. Orang tak ada ilmu tak boleh mengetahui maksud yang tersirat daripada perbandingan. Alim apa ni? Al-alimun bi tauhid. Orang yang alim tentang tauhid saja dapat memahami segala perbandingan yang Allah beritahu. Al-alimun maknanya tak boleh memahami segala apa yang tersirat daripada perbandingan Allah kecuali mereka yang alim, mereka yang ada ilmu akidah tauhid. Allah bagi pada mereka rahsia ini. Dalil akli seterusnya, khalaqallahu samawati wal arda bil haq. Allah Ta'ala telah mencipta lapisan langit dan bumi bil haq, syahidan bil haq, ataupun li izharil haq. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian langit bumi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala suatu tanda dan bukti yang sangat kukuh, sangat teguh untuk mereka yang betul-betul beriman. Ayat seterusnya dalil wahyu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sentiasalah baca wahyu yang diwahyukan kepada kamu daripada kitab Al-Quran yang sempurna. Teruskanlah baca, selalulah baca. Jangan berhenti. Wa aqimis solah, dan selalu tunaikan solat. Sini selalulah baca kepada hamba Allah yang lain wahyu yang diturunkan kepada kamu daripada kitab yang lengkap itu, dan dirikanlah solat. Bermakna dirikanlah solat diarahkan oleh Allah selepas pada utlu ma, bacalah olehmu akan wahyu yang ada dalamnya segala penjelasan akidah seperti mana ayat yang kita baca 41-42. Baca dia dan dirikanlah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya sembahyang yang ada ruh yang dilakukan setelah tilawah Al-Quran, dia akan memberi seseorang itu kekuatan dapat mencegah tuan dia daripada fahsyak dan munkar, daripada perbuatan keji dan daripada perbuatan munkar, daripada dosa besar, daripada dosa kecil. Wala dzikrullahi akbaru, dan ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang itu perkara yang sangat besar. Dan ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Wala tujadilu ahlal kitab, jangan kamu berbantah-bantahan, bersoal jawab dengan ahlu kitab. Berbantah-bantahan ni harus, boleh, tapi jenis bersoal jawab, bukan berbantah-bantah dengan makna pertengkaran. Mujadalah dengan makna pertengkaran tidak dibenarkan, itu salah. Berbantah-bantahan dengan makna bersoal jawab. Jadi wala tujadilu ahlal kitab, jangan kamu berbantah-bantahan, yakni bersoal jawab, berhujah, illa billatihi ahsanu, melainkan dengan cara yang terbaik. Apa makna cara yang terbaik? Dengan adanya bukti, dengan adanya dalil. Setelah diberitahu bukti dengan jelas, setelah diberitahu dalil dengan jelas, jika mereka bantah lagi, selamat tinggal, tidak boleh sambung. Itulah cara baik. Sebab kita tidak paksa seseorang itu terima dalil, kita hanya beritahu dalil sahaja. Kalau dia tak terima dalil kita, tidak perlu lagi dipanjangkan soal jawab. Sebab bukan kerja mujadil, bukan kerja orang bersoal jawab ni untuk paksa dia terima, tidak. Tapi kalaulah dia menerima, dia terima. Kalau tak mau terima, kita tidak ada lebih pada itu. Kalau dia bantah lagi, kita salam mutarakah, maknanya selamat tinggal, kita tidak memanjakan. Itulah mujadalah billati ahsan. Kita hanya bercakap dengan dalil. Apabila kita kemukakan dalil, sudah cukup. Dia nak terima, dia tak mau terima, kita tidak ada lagi selepas pada itu lebih panjang daripada itu. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali golongan ahlu kitab yang zalim, kita kena perangi. Kecuali ahlu kitab yang zalim, setelah hujah-hujah diberitahu pada mereka, mereka bantah juga, maka mereka dikira zalim. Apabila zalim, kita kena perangi mereka. Dan perangi orang ahlu kitab ni, Allah Ta'ala beritahu dengan jelas dalam surah
Taubah yang kita akan baca. Macam mana cara? Macam mana nak perangi ahlu kitab? Jadi berhujah sekadar dalil. Jika dia tak mau terima dalil, dia zalim, maka zalim kena perangi. Allah Ta'ala huraikan makna ahsan yang terbaik. Cara yang terbaik ialah wa qulu, katalah kepada mereka, amanna billadhi unzila ilaina. Kami semua telah beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada kami. Ia sebagai hujah. Wa unzila ilaikum, dan wahyu yang diturunkan kepada kami juga sebagai hujah. Wahyu yang ada pada kamu, wahyu yang ada pada kami terima sebagai hujah kami. Yang kami tak terimanya, rekaan kamu. Yang kami tak terimanya, huraian yang menyimpan daripada kamu. Kami tak terima. Kami terima hanya wahyu. Yang turun kepada kami Al-Quran, yang turun kepada kamu Taurat, yang turun kepada kamu Injil. Yang itu kami terima sebagai hujah. Nak berhujah, sudah ada. Yang kedua, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Ilah kami dan ilah kamu satu saja. Sebab tu kita boleh terima. Kitab daripada dia semua. Rukun iman sama saja. Tidak ada khilaf langsung di antara segala-gala kitab Allah. Tajuk rukun iman ni memang sama. Kalau seandainya berlaku khilafiyah, furu'. Furu' adalah perkara-perkara yang dikira sesuai pada zaman berbeza. Furu' yang ada dalam kitab. Furu' maknanya cara-cara beramal. Untuk zaman Taurat, maka cara itu paling sesuai. Untuk zaman Injil, maka cara itu paling sesuai. Untuk zaman Al-Quran, maka cara itu paling sesuai. Cara beramal sesuai pada zaman kitab itu masing-masing. Apabila munculnya Al-Quran, sudah habis zaman-zaman sebelum. Maka zaman ni, cara beramal mengikut wahyu Al-Quran. Tapi di segi akidah, rukun iman, semua kitab langit sama. Biasanya, ahlu kitab ni, dia rusak di segi akidah. Apabila dapat diperbetulkan akidah, dia boleh menerima rukun iman, maka furuk dengan sendiri dia boleh buat. Itu tidak ada masalah bagi furuk. Bagi cara tu berasas kepada rukun iman lah. Kalau kamu boleh terima Nabi akhir zaman sebagai Nabi, maka kamu boleh terima lah ajaran dia. Ini masalahnya kamu tak terima Nabi akhir zaman. Jadi rukun iman tak sempurna. Kalau kamu kata kamu percaya akhirat, kamu kata kami mentauhidkan Allah, kami percaya malaikat, kami percaya takdir, kami percaya segala kitab. Jadi perkara tu kita tanya sampai kepada percaya kepada Rasul. Termasuk Rasul adalah Rasul akhir zaman. Kalau seandainya kamu betul-betul beriman dengan Rasul akhir zaman, tuntutan beriman dengan Rasul akhir zaman ikut syariat dia. Itu bermakna beriman. Jadi wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa itulah kami berserah diri, baik di segi akidah rukun imannya, baik di segi syariatnya. Memang jelas. Tarik pada Al-Quran, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, dan beginilah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab Al-Quran yang lengkap, kamil, lengkap untuk diguna pakai sampai ke akhir zaman. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, maka orang-orang jujur di kalangan ahlu kitab dahulu, mereka juga boleh beriman dengan Quran ini. Yang jujurlah. Wa min haula'i ma yu'minu bihi, daripada orang Mekah ini juga yang jujur di kalangan orang Mekah yang tidak degil, yang tidak jahil, juga beriman dengan Quran akhir zaman ini. Mana dua-dua sudah ada sebagai bukti. Orang Taurat ada, orang Injil ada, orang Mekah pun ada, yang mana boleh beriman dengan Al-Quran. Walaupun ramai yang tak boleh terima, Allah kata pada ayat ni, Zajrun, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidak membantah dan menolak ayat-ayat kami yang sudah diterima oleh bahagian orang Mekah, yang sudah diterima oleh orang jujur di kalangan Injil, yang sudah diterima di kalangan orang jujur di kalangan kitab Taurat. Maka kalaulah ada lagi orang lain jenis ni yang membantah, dia orang kafir, orang ingkar. Dia adalah jenis orang yang ingkar. Maka sabitlah dia tu orang ingkar. Bukan kerana keliru, bukan kerana tak cukup dalil, bukan kerana sesat dan salah, kerana ingkar. Ingkar dengan sebab degil. Nabi SAW satu orang yang buta huruf. Sebagai bukti Nabi akhir zaman, buta huruf itulah bukti. Untuk Nabi mulia, untuk orang lain aib, cacat. Untuk Nabi ini buta huruf, satu kemuliaan dia, satu kebanggaan. Untuk orang lain cacat. Untuk orang lain dia panggil
Satu kelemahan lah. Untuk Nabi, satu kemuliaan. Buta huruf bagi Nabi ini satu kemuliaan. Sebab buta huruf itu sudah ditulis dalam kitab Taurat, sudah tertulis dalam kitab Taurat, sudah tertulis dalam kitab Injil. Namanya Nabi Ummi. Jadi dia tak boleh menulis, itu memang sifat dia. Dengan keadaan tidak boleh menulis, tapi dia kenal Allah. Dengan keadaan dia tak boleh menulis, dia boleh meyakini akan segala wahyu Allah. Allah kata, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Kamu tak pernah menulis sebelum ini, wahai Muhammad, sebarang kitab. Kamu tak pernah baca sini. Kamu tak pernah baca sebelum ini, sebelum wahyu Quran ini, sebarang kitab. Di sini baca tak pernah. Wa la takhutuhu bi yaminika. Dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. Kamu tak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. Idzan, kalaulah kamu jenis orang pernah menulis, kamu jenis orang pernah membaca, lartabal mubtilun, saya meragui, akan meragui sungguh-sungguhlah orang yang menolak Al-Quran. Dengan keadaan kamu tak boleh menulis, tak pernah membaca, ni pun orang tu dah tolak. Kalaulah kamu jenis orang biasa menulis, kamu biasa membaca, maka lartab akan meraguilah golongan-golongan yang menuduh Quran ini batil. Mubtilun, mana yang menuduh Quran ini batil, akan menambah keraguanlah mereka itu akan kebenaran Al-Quran. Jadi tak boleh menulis, tak boleh membaca, itulah menghilangkan keraguan mereka. Menghilangkan keraguan. Muhammad SAW tidak tulis sendiri, tidak baca sendiri daripada mana-mana punca dan sumber. Mana sabitlah ia baca daripada Allah. Kalau seandainya dia jenis biasa menulis, jenis biasa membaca, maka keraguan akan bertambah kepada orang yang menolak. Orang yang menganggap wahyu itu batil. Benda yang tak sebenar, yang salah. Sebenarnya bal huwa ayatun bayyinat. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas nyata. Fi suduril ladzina utul ilma, berada dalam dada-dada orang yang diberi ilmu wahyu. Jadi jenis Al-Quran jenis duduk dalam dada, dihafal, terjaga dia. Walaupun tulisan dibakar, walaupun tulisan diubah suai, tapi yang di dada manusia tak boleh buat apa. Makin lama makin ramai hafiz-hafiz Al-Quran yang menghafal Al-Quran ini dalam dada masing-masing. Walaupun di sana ubah suai berlaku, sini ubah suai berlaku, sini titik berubah, sini baris berubah, bacaan berubah. Memang benda-benda tu orang lain boleh buat, musuh-musuh Islam boleh buat, tapi dalam dada dia tak boleh ubah. Orang Islam sentiasa ada dalam dunia ni yang boleh baca semua Al-Quran. Dalam satu hari dia boleh baca 2 kali khatam. Dan boleh ditulis semula. Jadi tak mungkin manusia yang menjadi musuh Islam nak hilangkan Islam, nak Islam hilangkan sumber ilmu Islam dengan cara bakar-bakar. Tidak boleh. Sebab kalau itu Allah beritahu berada dalam dada orang yang diberi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidak menolak, membantah ayat-ayat kami kecuali mereka betul-betul zalim. Wa qalu ayat ini tasjil, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka berkata, kenapa tidak turun ke atas Muhammad mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya yang kami minta? Qul, katalah kepada mereka, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya mukjizat itu bergantung kepada keputusan Allah, di sisi Allah, bukan di sisi Muhammad. Minta daripada dia, dia tak boleh keluarkan. Sama ada keramat, sama ada mukjizat, memang bukan daripada orang tu, tak boleh minta. Wa innama ana nadhirun mubin, beritahu kepada mereka jelas-jelas, aku bukan kilang mukjizat, aku adalah satu orang Nabi yang akan memberi peringatan secara jelas nyata. Maksudnya sebab dah mati, jika tak buat persiapan, azab. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yatla alaihim. Tidak memadaikah kepada mereka itu bahawa kami telah menurunkan kepada kamu kitab yang mukjizat. Sini nak beritahu kitab yang penuh mukjizat. Yutla alaihim, dibaca pada mereka. Kitab itu sendiri bukti dia daripada Allah. Allah kata tak cukupkah bahawa kami yang telah menurunkan kepada kamu kitab yang mukjizat, kitab yang boleh melemahkan manusia semua untuk ditiru, untuk dituduh kata dia daripada tulisan manusia lain. Dan itulah bukti sebenarnya
ia wahyu daripada Allah. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian kitab yang merupakan kitab mukjizat, rahmat dan peringatan liqaumin yu'minun, kaum yang ingin beriman. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Beritahu pada mereka, cukuplah Allah Ta'ala sahaja di antara aku dengan kamu sebagai saksi. Tak perlu saksi lain. Nak terima, terimalah. Tak mau terima, kamu punya ikhtiar. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Dia maha mengetahui apa yang dilapis langit dan bumi. Allah menjadi saksi di antara aku dengan kamu sebab dia maha mengetahui. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Dan orang yang percaya kepada batil dan mengingkari Allah, perkara yang batil dia percaya, perkara yang sebenar Allah Ta'ala mereka kufur. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah golongan betul-betul rugi. Ayat Allah ni dia tolak. Fahaman batil yang bercanggah dengan ayat Allah mereka terima. Mereka betul-betul rugi. Wa yas'alunaka bil azab. Dan mereka minta supaya kamu segerakan azab kepada mereka. Allah kata walaula ajalun musamma, dan kalaulah tidak tempoh itu diletakkan sekian-sekian waktu, yakni takhir azab, la ja'ahumul azab, nescaya serta-merta Allah Ta'ala turunkan azab, nescaya datang kepada mereka azab semasa mereka minta. Tapi sudah Allah takdirkan ajalun musamma, satu tempoh. Bukan masa mereka minta tu memang turun azab, tidak. Satu tempoh lain, tempoh yang memang ditetapkan. Wala'tiyannahum baghtatan. Memang mereka minta atau tidak minta, azab akan menimpa mereka secara mengejut. Yakni wahum la yash'urun, mereka tak sedar. Hal kadang mereka tak sedar pun. Itu maksud saya cara mengejut. Apa mana tak sedar? Tak sempat buat persiapan. Tak sempat buat persiapan, datang secara tiba-tiba. Yasta'jilunaka bil azab. Mereka berkali-kali minta daripada kamu supaya disegerakan azab. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Tidak perlu minta segera azab, sesungguhnya neraka Jahannam sudah menunggu. Lamuhitatun bil kafirin. Neraka Jahannam itu lamuhitatun, akan meliputi segala golongan orang kafir semasa mereka dihukum. Mana neraka Jahannam sudah cukup untuk meliputi mereka dalam neraka segala golongan kafir. Maknanya minta azab sebelum masuk neraka ataupun tidak minta azab. Neraka sudah meliputi mereka. Mereka tak mungkin boleh keluar daripadanya. Muhitah dengan mana setiap arah ni sudah ditutup. Tak boleh keluar lagi apabila masuk. Yauma yaghshahumul azabu. Hari yang mana azab menutupi mereka. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Daripada atas, daripada bawah kaki mereka. Tutup semua. Yaqul, masa tu dikatakan kepada mereka, zuqu, kamu semua pakat rasalah ma kuntum ta'malun, apa yang kamu pernah buat semasa dunia yang menyebabkan kamu dimasukkan neraka yang ditutup rapat. Semoga Allah lindungi kita semua, amin. Jadi untuk tujuan tauhid inilah manusia kena berusaha buktikan tauhid dia kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat khalis dan tulis, baik seru, baik sujud rakaat, baik tawaf i'tikaf, baik safar. Ini semua betul-betul ibadat. Baik menyebut-nyebut, semua dikira ibadat. Seru ya Allah, bergantung hati kepada Allah, tawakal, bersyukur kepada Allah, sembelih binatang, bermusafir, tawaf, i'tikaf, sujud rakaat, semua itu dikira ibadat. Kalaulah terganggu, maka kamu boleh pergi tempat lain. Kalau orang kafir harbi ganggu kamu, kamu wajib hijrah. Sebab kamu kena buktikan kamu ni ahli tauhid. Sembahyang semua tu bukti. Bukti kamu bersyukur di atas tauhid. Bukti kamu ahli tauhid. Jadi, kalau sekiranya kamu tak mampu nak tunjukkan bukti, maka kamu dikira munafik. Kamu dikira akidah dan keimanan kamu diragui. Jadi, ya ibadalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya dunia aku ni luas. Pergilah ke mana saja. Tapi fa'iya fa'budud, maka aku sajalah kamu kena beribadat. Aku sajalah wajib kamu semua melakukan ibadat. Aku sajalah kamu boleh seru nama. Aku sajalah kamu boleh zikir.
Aku saja kamu boleh tawaf dan sebagainya. Ingat manusia dia tidak berkekalan dalam dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa satu hari dia akan merasai. Mana wajib merasai mati. Thumma ilaina turja'un, dan kemudian kepada kami lah kamu semua dikembalikan. Ayat seterusnya tafsir walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan melakukan amal soleh menepati syariat dan sunnah. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Kami akan sediakan kepada mereka daripada syurga bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, berkekalalah mereka dalamnya apabila masuk. Ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal syurga. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Sifat mereka lagi ialah alladzina sabaru. Mereka adalah golongan yang betul-betul sabar lagi tambah dalam melakukan taat, dalam menghadapi musibah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka sajalah mereka berharap, mereka bertawakal. Mungkin hijrah menyebabkan mereka memikir rezeki macam mana, rumah macam mana, kehidupan seterusnya macam mana. Mereka akan fikir. Sebab berhijrah untuk agama kadang-kadang mengganggu pencarian. Sebab tu mereka betul agak-agak untuk berhijrah. Sedangkan duduk di tempat tu, dia tak mampu lagi nak membuktikan kepada Allah dia ni ahli tauhid. Kerana dia tak boleh sujud dengan baik, tak boleh amalkan agama tu dengan baik, terganggu. Dia kena berhijrah. Jadi soal rezeki tu Allah Ta'ala akan tangguh lagi. Wa ka'ayyin min dabah, Allah kata ramai mana, banyak mana binatang-binatang, haiwan-haiwan yang bernyawa. La tahmilu rizqaha, dia tidak cari sendiri rezeki. Dia tidak bawa sendiri, tidak seperti manusia. Sini tahmilu dengan mana dia tidak bawa rezeki dia, simpan dalam almari, simpan dalam bekas, simpan dalam peti, tidak. Dia bergerak, dia pergi dengan tak ada bawa apa-apa rezeki. Dia pergi makan rezeki. Banyak mana? Semua makhluk. Semua makhluk. Allahu yarzuqaha, Allah Ta'ala lah yang telah takdirkan kepada mereka rezeki. Seperti mana mereka, wa iyyakum, dan kamu juga. Dan kamu juga. Wa huwas samiul alim, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya dia maha mendengar, jika ada masalah apa-apa, mintalah pada dia sebab dia maha mendengar. Dia dengar, dia boleh buat. Lagi maha mengetahui, dia mengetahui keperluan kamu, apa dia, banyak mana. Dalil sesungguhnya adalah dalil itirafi, yang mana rata-rata orang Mekah sudah boleh menerima sebahagiannya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, dan sekiranya kamu tanya orang Mekah, siapa sebenarnya yang mencipta langit bumi? Siapa sebenarnya wasyakhara syamsa wal qamar, yang menundukkan matahari dan bulan, bergerak mengikut arahan? Orang Mekah jawab, la yaqulun Allah, mereka kata Allah. Perkara ni dia tidak usah akidah dia, Allah semua tu. Tapi yang paling bahaya, ibadat, tindak tanduk, taat, dia tidak ikut Allah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka boleh lagi terpaling, terpesong, boleh jadi menyimpang daripada mentauhidkan Allah di segi ibadat. Di segi memahami Allah cipta langit bumi, tidak keliru. Allah mencipta bulan bintang dan segala pergerakan dia tu, Allah Ta'ala tidak keliru orang Mekah. Tidak kata patung berhala. Patung berhala tu makhluk Allah. Tapi time dia seru makhluk Allah. Jadi fa'anna yu'fakum, bagaimana mereka boleh menyimpang, terpesong daripada apa yang mereka faham dengan apa yang mereka puja. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Ta'ala dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki di kalangan hambanya sebagai ujian, dan menyempitkan rezeki kepada hambanya juga sebagai ujian, bukan sebagai balasan. Inna Allah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala sesuatu. Dalil i'tirafi kedua, wala in sa'altahum man nazala minas samai ma', dan jika kamu tanya orang Mekah sana, siapa yang menurunkan daripada langit air hujan, fa ahya bihil arda, dan dia menumbuhkan dengan air hujan itu bumi,
min ba'di mautih, setelah matinya bumi itu, menjadi gersangnya sebelum itu. La yaqulun Allah. Orang Mekah semua jawab Allah. Air hujan turun menumbuh ketumbuhan ni Allah. Qul, katalah pada mereka, sabitlah di sini alhamdulillah. Pujian hanya bagi Allah, ibadat hanya bagi Allah, iktikaf hanya bagi Allah, sembelihan hanya bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, bahkan kebanyakan mereka ni tidak boleh memahami tauhid. Fi dzalika, ini maknanya ya demikian tauhid tak boleh memahami. Mana berhajat kepada usaha memahami. Tauhid bukan datang mudah-mudah, dia berhajat pada usaha memahami. Sebenarnya manusia apabila dia tidak diganggu oleh syaitan, bisikan syaitan, tidak diganggu oleh suasana orang lain yang sesat, fitrah dia juga fitrah tauhid. Cuma dia kena dekatkan fitrah dia dengan ayat-ayat Allah yang merupakan fitrah manusia. Segala ayat-ayat adalah penjelasan fitrah. Jadi kalau fitrah tidak diganggu, maka bila dia baca saja ayat-ayat yang menunjukkan fitrah ini, dia terus beriman. Sekiranya manusia memahami kehidupan kebahagiaan dia bergantung pada dunia semata-mata, maka bermakna dia layak kilunlah. Mereka tidak boleh memahami. Maknanya mereka dalam berfikir sebenarnya tidak waras. Allah beritahu, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini sekadar ini saja, kecuali tidak lain dan tidak bukan dia sebagai lahwun wa la'ib, lalai leka dan permainan, kelalaian, kelekaan dan mainan. Lahwun biasa ditulis ulama perbezaan dengan la'ibun. Lahwun untuk orang tua, la'ibun untuk kanak-kanak. Kedua-dua tu lalai leka. Wa inna daral akhirat, dan sesungguhnya negara akhirat selepas pada mati, lahiyal hayawanu, hidup sebenar. Hayawan sini mana asal hidup, asal makan, asal minum, asal rehat. Hidup sebenarnya di sana. Sini main-main. Jadi kalau seorang tu berfikir dunia ni segala-galanya, mana dia telah berfikir perkara yang main-main. Apabila perkara main-main dia berfikir benar, maka di mana kedudukan akal dia? Tidak ada. Akal dia tidak betul. Dia perkara untuk anak-anak. Kalau kata perkara itu sebenar, akal tidak betul. Oleh kerana itulah akal yang betul adalah menjadikan dunia ini sebagai cara untuk dapat kehidupan yang sebenar. Lahiyal hayawan maknanya kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka dapat mengetahui akhirat kehidupan yang sebenar, maka dia tidak akan ditipu oleh kehidupan yang dikira lalai-leka dan main-main. Ayat seterusnya Zajrun. Di antara perkara yang berlaku di kalangan orang Arab ialah apabila berlaku gelombang di lautan sana, mereka tak guna lagi wakil-wakil. Mereka akan terus berdoa hanya kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulki, maka apabila mereka mengharungi lautan dengan naik kapal, dan apabila mereka berlayar di kapal, da'ullah mukhlisin, dan apabila marinya gelombang, mereka akan berdoa kepada Allah sahaja. Lahuddin, kepada Allah doa. Tidak lagi seru yang lain. Falamma najjahum ilal barri, maka apabila Allah Ta'ala menyelamatkan mereka ke darat, selamat daripada gelombang, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka syirik semula. Mana syirik dengan tauhid ni dok on off gitu, tidak tetap. Kadang-kadang Allah Ta'ala, kadang-kadang selain pada Allah. On off. Hidup, mati. Mana kadang-kadang dia berdoa kepada Allah sahaja. Kadang-kadang dia seru selain pada Allah. Tidak hakiki, mana tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Dalam pahaman mereka, sudah mereka buat satu perkara yang dikira bisikan syaitan, perkara alam yang dia alami dalam kehidupan dia, dia bagi pada dua. Yang besar-besar tu Allah sendiri. Yang kecil-kecil itulah ibadat Allah pun boleh. Jadi pemboleh itulah syirik. Jadi liyakfuru bima atainahum, akibatnya mereka mengkufurilah nikmat-nikmat yang kami bagi pada mereka. Sebab nikmat semua sekali daripada Allah. Time bersyukur ada juga dibahagi-bahagi. Supaya mereka
Akibatnya mereka akan kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Dan akibatnya waliyatamatta'u, mereka berseronok semasa kehidupan dunia dengan akidah syirik. Mana dalam akidah tak betul itu mereka dapat rezeki. Dalam akidah tak betul itu mereka dapat pangkat dan kedudukan. Dalam akidah yang tak betul itu mereka dapat afiat. Fasawfa ya'lamu, tapi tidak lamalah. Pasti mereka akan mengetahuinya kelak apabila mati. Apabila mati saja, segala keseronokan yang mereka alami sebenarnya suatu bentuk istidraj. Istidraj artinya tarik mereka ke neraka secara senyap-senyap. Istidrajan. Awalam yarau anna ja'alna haraman ad. Tidakkah mereka dapat tengok sini juga pada orang Mekah, kami telah jadikan bumi Mekah haraman aminan, tempat yang sangat dihormati, aman daripada musuh, aman daripada kuasa-kuasa asing. Dia boleh duduk di Mekah ni betul-betul hebat kerana Allah jaga Mekah. Allah dijaga. Tidak seperti mana Yaman, tidak seperti mana Mesir, tidak seperti mana Iraq dan Syam. Mekah satu tempat yang Allah jaga semua. Kurang kerana Allah jagalah mereka dapat tahu, mereka dihormati. Orang lain disamu, dicuri, dirampas, tapi orang Mekah tidak. Kerana apa? Kerana Allah campak dalam hati manusia lain hormat pada bumi Mekah. Hingga penghuni duduk situ pun orang jaga. Mereka tahu. Jadi Allah kata, alam yara, tidakkah mereka tengok macam mana layanan-layanan orang kepada penghuni Mekah. Anna ja'alna haraman amina, bahawa kami telah jadikan bumi Mekah itu haraman, tempat yang dihormati dan juga tempat yang betul-betul aman. Wa yutakhattafun nasu min hawlihim, orang ramai lain-lain di luar Mekah Madinah diculik, disamu, dirampas harta. Mana orang lain daripada kawasan Mekah ini tak selamat, tak aman. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillah yakfurun. Maka apakah mereka masih lagi percaya kepada batil yang tidak sabit dan mereka ingkar akan nikmat Allah? Sini Allah beritahu nikmat Allah diingkari. Ya, sebab nikmat Allah mereka guna. Apabila mengingkari nikmat Allah bermakna mengingkari akan Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dan siapa lagi lebih zalim, lebih daripada seseorang mengada-ngadakan atas nama Allah, atas nama agama Allah. Sedangkan tidak pun, bukan agama pun. Jika agama memang daripada Allah, daripada wahyunya. Wahyu tidak ada beritahu. Mengada-ngadakan bohongan atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kitab Allah. Atau mendustakan Rasul Allah yang benar itu. Ia mengada-ngadakan daripada dia, kata Allah yang kendaki begitu. Manakala kitab Allah yang benar, mereka dustakan. Dan dustakan pula lamma ja'ahu, apabila kitab sampai kepada dia. Apabila Nabi Allah sampai kepada dia. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahannam yang sangat sesuai tempat tinggal untuk golongan yang engkar? Memang. Patut sangatlah neraka jahannam tempat tinggal kekal bagi golongan engkar. Engkar dengan sebab mengada-ngadakan atas nama Allah, engkar dengan sebab mendustakan ayat Allah ataupun Rasulullah. Walladzina jahadu fina, dan agama Allah Ta'ala ini berhajat pada perjuangan dan usaha, dan orang yang sanggup bersusah payah pada mengutamakan agama kami daripada yang lain-lain. Fina sini fi taqdimi dinina. Siapa dia sanggup berjuang untuk mengutamakan agama Allah berbanding yang lain-lain, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bagi pimpinan hidayah kepada jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang mendapat redha kami, jalan-jalan yang mendapat syurga kami. Kami akan pimpin. Ada mujahadah, ada perjuangan, adalah hidayah. Tidak ada mujahadah, tidak ada perjuangan, tidak ada hidayah. Wa inna Allah lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama hamba yang memiliki sifat ihsan. Di antara sifat ihsan, buat baik pada orang lain. Di antara sifat ihsan, ikhlas kerana Allah dalam apa-apa saja, usaha dan juga amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. Rabbina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله